إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu pada hari ini menyambung pengajian kita berkenaan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada minggu lepas kita telah menghabiskan perbincangan yang agak panjang, 7 ke 8 sebab yang diberikan oleh pengarang ni berkenaan sebab-sebab yang mempengaruhi penyebaran bid'ah. Dan sekali lagi saya suka ingatkan, bid'ah yang kita bincangkan adalah bid'ah dalam akidah. Maka kita telah bincangkan 8 sebab-sebab tersebarnya bid'ah dalam akidah, termasuklah ta'assub kepada yang bukan maksum, termasuklah kita kata akidah falsafah, termasuklah juga dengan dakwaan-dakwaan bahawasanya bermimpi berjumpa Nabi SAW. Begitu juga penyelewengan terhadap nas-nas yang mutasyabihat, iaitu nas-nas yang tidak berapa jelas dia punya kehendak dia, tetapi dia punya penafsiran dia tidak mengikut disiplin penafsiran yang benar, tidak mengikut penerangan ataupun syarah hadis yang benar, yang manhaj yang benar sebagaimana yang digunakan oleh salafus salih. Ini semua penyebab kepada timbulnya bid'ah dalam akidah. Sebab tu selalu kita sebut bahawasanya ahli bid'ah dalam akidah ni, kita kata kalau kita tengok dia punya pegangan tu walaupun bukan pegangan yang benar, tapi dia punya dalil tu ada sahaja. Daripada Al-Quran ada, daripada hadis pun ada juga. Disebabkan bukan Al-Quran tu tidak benar, tetapi kefahaman tu yang tidak benar, kefahaman tu yang silap. Wallahu alam. Dan minggu lepas juga kita dah tengok, setelah panjang kita bincang berkenaan ta'rifan berkenaan bid'ah, dalil berkenaan bid'ah, apakah ada bid'ah yang boleh ataupun bid'ah yang tak boleh, dan kemudian kita bincang berkenaan sebab bid'ah. Minggu lepas kita dah masuk ke dalam tajuk kesan-kesan bid'ah. Dan saya kira objektif utama berkenaan pembelajaran ni, inilah dia, iaitu kita nak tahu, okey, kita belajar berkenaan bid'ah ni, takrifan dia, contoh dia, sebab dia, punca dia dan sebagainya. Tapi kita nak tahu kenapa kita nak kena belajar benda ni. Ini dia punya jawapan dia. Disebabkan bid'ah ni dia mempunyai kesan yang besar terhadap agama. Terutamanya pula perbincangan kita bid'ah dalam akidah lagi teruk lagi, sebab akidah merupakan usul agama. Dan selalu kita sebut bahawasanya di awal buku ni pun ada disebutkan apa tujuan kita belajar akidah. Saya ingat setiap kali kita usrah di sini pun, ialah usrah dalam sebelah masjid ni, Alhamdulillah, selalu kita ingatkan diri kita kenapa kita belajar akidah. Ada 3 sebab yang utama. Yang pertamanya kita kata disebabkan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh tidak dengan akidah yang sahih. Itu tujuan utama kita. Maka saya ingat bila kita datang, niat kita tu bagi jelas, iaitu kita datang ni, saya datang ni nak membincangkan, nak mengetahui berkenaan akidah yang sahih. Sebab tu je satu-satunya peluang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi niat tu clear, bagi kita punya tujuan daripada dunia ni dah menghala ke akhirat, siap-siap dah. Selalu saya suka ceritakan bahawasanya kisah Ahlul Madinah suatu ketika dahulu, bila umur dia sampai 40 tahun, dia dah bersiap sedia untuk nak meninggal dunia dah. Dah bersiap sedia amalan dia, ilmu dan sebagainya. Jadi saya ingat ni satu contoh yang sangat-sangat baiklah. Dan kita pun bagi clear tujuan kita datang. Kenapa datang ni? Sebab saya nak pastikan akidah saya sahih. Sebab nak masuk syurga memang kena akidah yang sahih. Kalau akidah yang tak sahih memang tak boleh. Sebab tu orang musyrik tak boleh masuk syurga. Tak kira lah macam mana dia punya amalan pun. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga bahawasanya akidah yang sahih merupakan satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi SAW ataupun dari mana-mana pihak yang berkaitan dengannya. Kita dah tengok syafaat ni ada syafaat khusus dan ada syafaat am. Syafaat khusus milik Nabi SAW. Ada beberapa syafaat yang baginda Nabi SAW sahaja yang boleh bagi. Adapun syafaat umum ni kita kata semua rasul lain boleh bagi. Begitu juga malaikat pun boleh tolong juga. Al-Quran boleh tolong juga. Hatta sahabat yang soleh pun boleh juga tolong. Jadi kita kata benda ni, ini pun salah satu kita kata
kita kalau ada kita kata perkara dekat akhirat nanti, na'udzubillah, tapi kalau ada benda-benda yang memerlukan kepada syafaat ataupun pertolongan tambahan untuk kita nak masuk syurga Allah, syarat syafaat tu salah satunya adalah redha Allah kepada orang yang menerima syafaat. Ataupun dalam bahasa mudahnya apa? Orang yang menerima syafaat perlu orang yang akidah dia sahih, akidah dia betul. Kalau orang yang nak beri syafaat tu, dia nak beri kepada penerima syafaat yang silap akidah dia, tak dapat juga. Na'udzubillah. Sebab tu Abu Talib tak dapat syafaat Nabi SAW. Sebab akidahnya tak betul, akidahnya musyrik. Maka begitu juga objektif tujuan kita datang ni, kata kenapa nak belajar akidah? Supaya ada peluang kita dapat syafaat. Bukan saja daripada Nabi SAW, bahkan daripada Al-Quran yang kita amalkan, daripada malaikat yang saksikan amalan baik kita, daripada sahabat-sahabat yang soleh, guru-guru kita yang kita pelajari sama-sama ilmunya. Mudah-mudahan akhirat nanti orang sebut, kata, ya Allah, dia ni dulu sama belajar dengan saya, dengan guru sekian-sekian, orang yang soleh, orang yang tawaduk, yang warak, Masya Allah. Maka itu pun dapat membantu kita. Syarat dia apa? Akidah kena betul. Dan yang ketiga, untuk seseorang, na'udzubillah, tapi kalau seseorang tu terjun dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga akidah yang sahih memberikan dia peluang untuk keluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni neraka siapa pun tak nak masuk. Tetapi kalau seseorang tu masuk dalam neraka, paling kurang pun ada peluang dia untuk keluar daripada neraka tu. Disebabkan orang yang akidah dia sahih, akhirnya dia akan masuk juga ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun masuk neraka, tapi akhirnya dikeluarkan dan akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu penting. Sebab tu bila kita sebut berkenaan bid'ah dalam akidah, dia merupakan musuh kepada akidah kita. Takkan kita ni hidup berapa kali? Kita hidup sekali saja. Mana ada kelahiran semula? Maknanya dulu saya pernah mati tahun 1932, sekarang saya hidup balik. Mana ada Islam macam tu? Kita hidup sekali saja, dan hayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita tak ada lah panjang mana saya sebut, 60-70 tahun. Hayat Nabi Adam AS 1000 tahun, kita 70 tahun. Memang singkat sungguh lah. Jadi pastikan kehidupan yang sekali ni akidah kita betul. Okey, itu tujuan utama kita. Satu, kita nak tahu kesan bid'ah ni apa dia, bid'ah dalam akidah. Satunya kita dah tengok minggu lepas, muka surat 477 tu. Ini kita sambung muka surat 478 insya-Allah. Iaitu bid'ah telah mematikan sunnah. Disebabkan bid'ah ini adalah lawan bagi sunnah. Kalau sunnah Nabi SAW, sebagai contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala perkara. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara kulliyah dan juga juz'iyah. Apa maksudnya? Iaitu minggu lepas kita dah sebut kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tahu segala ilmu dia meliputi segala perkara secara umum dan juga secara khusus. Maknanya kita kata secara umum dia tahu, secara khusus kita ni manusia, macam mana orangnya kita, mana rezeki kita, mana kita mati, macam mana mati umpamanya, bagaimana malam ni saat lagi makan apa dan sebagainya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu juz'iyah dan juga kulliyah. Ini akidah yang diajar oleh Nabi SAW. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini akidah sahihah diajarkan oleh Nabi SAW. Sekali kita kata, kalau orang yang datang membuat satu andaian baru, sebagai contoh yang minggu lepas saya ada sebut, yang ditegur, dirad ataupun ditolak oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia datang membawakan idea bahawasanya Allah tidak mengetahui perkara juz'iyah. Allah tak tahu perkara khusus. Maknanya Allah tahu umum saja, tapi khusus Allah tak tahu. Yang ini akidah kufur. Mana boleh Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan sebagai Tuhan yang tak tahu perkara terperinci, sedangkan benda terjadi pun disebabkan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita akidah Allah tidak mengetahui perkara juz'iyah berlawanan dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah mengetahui segala sesuatu, semua benda dia tahu. Bercanggahan tak? Bercanggahan. Boleh tak kita kata, Ustaz, saya nak pegang dengan dua-dua akidah? Mana boleh, sebab dua-dua ni api dengan air, tak boleh campur. Satu sebut bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap perincian, satu lagi sebut Allah tak tahu perincian. Mana nak beriman dua-dua? Memang tak boleh ya. Orang suruh pandang kiri, pandang kanan. Tak, saya nak pandang dua-dua kiri kanan. Mana boleh, mustahil. Jadi itu maksud pengarang, akidatul bid'ah, akidah yang bid'ah mematikan akidah yang sunnah. Jadi kita kata implikasi dia apa? Berbalik pada awal tadi kita sebutlah, akidah yang dibatalkan dengan akidah yang bid'ah, akidah tu bukan lagi akidah yang sahih. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kita kena berhati-hati.
Baik, kemudian disebut muka surat 478 tu dia kata telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan At-Tabarani dengan sanad yang telah dihukumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai jayyid, iaitu baik, dalam kitab Al-I'tisam dalam Fathul Bari syarah kepada Sahihul Bukhari, bahawa Ghudaif Ibn Al-Haris As-Sumaliyi radhiyallahu an telah berkata, aku telah dipanggil oleh Abdul Malik bin Marwan, lalu ia berkata, ya Aba Sulaiman, sesungguhnya kami telah menghimpunkan manusia dengan dua jenis amalan. Maknanya kami ada buat dua jenis amalan ni, hak yang baru. Dia nak tanya pendapat siapa dia? Dia tanya pendapat Ghudaif Ibn Al-Haris. Dia ni merupakan, Ghudaif ni adalah sahabat Nabi SAW. Okey, Abdul Malik bin Marwan ni kita tahu khalifah lah, kita tahu kan. Dia nak tanya pandangan sahabat radhiyallahu an. Baik, dia kata, ya Aba Sulaiman, dia kata, sesungguhnya kami telah menghimpunkan manusia dengan dua jenis amalan, iaitu benda amalan baru. Maka dia tanya, apakah kedua amalan tersebut? Lalu dia menjawab, mengangkat tangan di atas mimbar sewaktu berdoa pada hari Jumaat. Yang ni saya ingat 2 bulan lepas ada disentuh berkenaan tata cara berdoa, tak silap saya, khutbah Jumaat, lebih kurang 2-3 bulan lepas, iaitu jikalau khatib di atas mimbar, kemudian khatib membacakan doa, perlu tak makmum di bawah mengangkat tangan? Itu isu dia. Jawab dia, tuan-tuan dan puan-puan, ada hadis daripada sahabat radhiyallahu anhum, sahabat bila tengok ada khatib yang berkhutbah, dia orang kata apa, makmum mengangkat tangan, sahabat sebut, qabbahakallahu yadak, moga Allah menghuduhkan kedua tangan kamu. Sebab ini maksudnya doa yang apa, tak elok lah kita kata. Bukan tak elok dari si sahabat, tak elok tak, tapi mendoakan benda yang mendoakan mencela perbuatan tersebut. Lalu kata mereka, ketika Nabi SAW ada dan Rasulullah SAW berdoa di atas mimbar, baginda akan mengangkat jarinya sedemikian. Sebab tu sunnah bagi khatib waktu berdoa yang khutbah kedua yang hujung-hujung tu, sunnahnya adalah khatib angkat tangan satu. Kenapa macam tu? Sebab Nabi buat macam tu, jawapan dia senang. Maka kita buat gitulah. Adapun makmum di bawah mengaminkan tetapi tidak perlu mengangkat tangan. Kata ustaz, bukan logiknya doa angkat tangan. Agama ni bukan pakai logik. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia kata kalau agama ni ikut logik, maka bila Nabi SAW pakai khuf nak masuk dalam Masjidin Nabawi nak solat, Nabi akan sapu dia punya bawah khuf dia, sebab yang kotornya bawah khuf bukan atas. Tapi bila Nabi SAW ambil wuduk, dia sapu atas khuf dia, ada pun bawah khuf dia. Tahu khuf ni stocking kulit. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tengok lah, kita kata nak dapat feel khuf ni macam mana, pergi dekat kedai ihram yang dekat sebelah tabung haji tu. Simpan untuk tabung haji pergi umrah, pergi kedai ihram, kenal lah tempat dia. Pergi kat sebelah tu, dia ada jual khuf. Saya ada nampak dia jual khuf, cuma zip, zaman Nabi tak ada zip lah. Dia ada khuf zip tu, itu daripada khuf. Dia stocking tapi buat daripada kulit. Okay? Jadi Nabi SAW bila dia masuk dalam masjid dia ambil wuduk, dia sapu di atas khuf dia, bukan bawah dah. Maka kata Ali radhiyallahu an, kalau agama ni ikut logik, sepatutnya dia basuh bawah sebab yang kotornya bawah. Tapi dia basuh atas. Bermakna agama ni mengikut sebagaimana yang Nabi SAW buat. Maka dalam bab ni kita kata mengangkat tangan ketika imam khatib membacakan doa, kita kata tidak perlu mengangkat tangan, cukup kita sekadar aminkan saja. Wallahu alam. Jadi kata Abdul Malik bin Marwan ni, kami buat satu benda baru, dia kata. Apa dia? Mengangkat tangan di atas mimbar semasa berdoa pada hari Jumaat, dan juga majlis menceritakan kisah-kisah yang lepas setelah solat asar dan juga subuh. Maknanya lepas solat asar dan subuh dihimpun ke orang, dia cerita kisah-kisah sejarah dulu. Okey? Yang ni tak pernah dibuat sedemikian. Baik, kata Ghudaif, dia kata, ada pun kedua-dua pada diriku adalah sebaik-baik amalan bid'ah kamu. Maknanya benda tu dia kata apa, nampaklah point kenapa kamu buat. Macam tu lah. Dan tetapi dia kata, aku tidak akan melakukan sesuatu pun daripada dua-dua perbuatan tersebut. Dua-dua aku tak akan buat, kata Ghudaif radhiyallahu an. Lalu ditanya pada dia, kenapa? Ghudaif menjawab, kerana Rasulullah SAW telah bersabda, apabila sesuatu kaum itu merekakan sesuatu perbuatan bid'ah, maka dihapuskan setading dengannya sesuatu amalan sunnah, maka berpegang teguh kepada sunnah adalah lebih baik daripada merekakan bid'ah. Jadi ini maksud dia, yang kita nak kata dia konsep yang kalau buat sunnah maknanya tak buat bid'ah, kalau buat bid'ah maknanya tak buat sunnah. Dia tak boleh dua-dua. Maka dia kata saya tak nak buat lah, sebab takut buat ni kan mematikan sunnah. Okey, sini kita tengok dia punya penerangan dia. Menurut Syekh Ahmad Abdul Rahman Al-Banna As-Sa'ati dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani, As-Sa'ati, kenapa nama dia As-Sa'ati? Sebab kerja dia repair jam.
Sa'ah ni jam. Jadi as-sa'ati ni ada satu thesis PhD di USIM buat berkenaan manhaj Syekh Ahmad Abdul Rahman Al-Banna as-sa'ati. Menurut pandangan mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Di as-sa'ati tu sebab apa? Sebab kerja dia repair jam. Selain daripada repair jam, dia ulama, masya-Allah. Hebat orangnya. Baik, dalam kitabnya Fathur Rabbani, iaitu syarah kepada Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, di dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mengangkat tangan semasa berdoa di khutbah Jumaat tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang saya baca tadi tu, iaitu bila sahabat tengok dia kata kabbahallahu yadak, moga-moga Allah menghuduhkan kedua tangan kamu, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengangkat doa ketika berkhutbah pada hari Jumaat. Begitu juga hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahawasanya kaum Bani Israel telah menjadi rosak disebabkan asyik mendengar kisah yang silam hingga meninggalkan kerja masing-masing. Syok sangat dengar kisah-kisah dulu, kisah khayal dan sebagainya. Sebab tu kita kata kalau kisah ni paling elok kita nak dengar kisah, dalam mood nak dengar kisah, dengar kisah yang sahih lah. Saya kira banyak kot sirah Nabi SAW, saya pun tak habis baca lagi daripada A sampai Z. Allahu Akbar, berapa puluh, beratus ribu riwayat. Kan? Jadi kisah-kisah macam ni bukan tak boleh dengar, boleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ni dia punya kelas dia, sebab bila Rasulullah wafat, sahabat yang muncul alim, mereka ada kelas mereka apa masing-masing kan. Ibnu Abbas bila dia buat kelas dia, dia bergilir. Hari Isnin umpamalah, bukanlah jadual dia, lebih kurang lah. Hari Isnin umpamanya tafsir, hari Selasa umpamanya hadis, hari Rabu umpamanya maghazi, iaitu kisah peperangan Nabi SAW. Hari bila sampai selain daripada Quran, hadis, fiqh, maghazi, akhlak dan sebagainya, ada juga hari yang dia mengajar berkenaan syair. Ada syair-syair Arab. Bila orang tanya dia, dia kata apa? Bila kamu jemu tengok teks-teks Al-Quran dan Sunnah, ketika tu tengoklah teks syair, dia kata, bagi rasa hilang jemu tu. Ini disebabkan, saya kira Ibnu Abbas pun faham lah, manusia ni kita ada sampai masa kita naik berpinar biji mata. Tu terang saya cakap, saya pun kadang-kadang kalau bukan disebabkan tak suka, jangan silap, bukan tak suka pada ilmu agama tu tak. Tapi kadang-kadang bila dah tepu kita kan, maklumat tu banyak sangat, rehat salah, baca benda lain. Boleh. Kalau itulah keadaannya, boleh. Al-Imam Syafi'i pun seorang yang suka pada syair. Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, ulama tabi'in yang besar, dia kata kalau kamu tanya aku nak sembang pasal syair, aku boleh cakap sebulan tak berhenti, dia kata. Memang dia suka. Tetapi sebagai sampingan, bukan utama. Yang dilarang ni sebabkan apa? Dia duk dengar kisah tu sampai tak buat kerja lain. Belajar pun tidak, buat kerja lain pun tidak, duk syok dengar cerita-cerita macam tu. Wallahu ta'ala alam. Maka itu tidak dibolehkan. Ibnu Hajar pula telah membuat komen berikut terhadap hadis ini. Dia kata, jikalau beginilah jawapan daripada sahabat Rasulullah SAW dalam perkara yang mempunyai asal dalam as-sunnah. Maknanya dia kata sebagai contoh, doa ada tak dalam sunnah? Ada. Mengangkat tangan dalam berdoa ada tak dalam sunnah? Bahkan mutawatir. Mutawatir ma'nawi. Maksudnya saya berkenaan ni agak orang kata apa, kenangan manis lah bagi saya. Sebab assignment ataupun tugasan hadis saya pertama, saya punya pensyarah suruh kompos semua hadis berkenaan Nabi berdoa dia angkat tangan. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad. Nak guna komputer dia tak bagi. Dia suruh cari dulu. Nanti dah pandai baru guna komputer, dia kata. Allah, memang berpinar biji mata 2 minggu cari. Jadi saya ingat berkenaan ni, keadaan Nabi SAW berdoa mengangkat tangan adalah mutawatir. Terlalu banyak doa terlalu banyak riwayat yang menceritakan bahawasanya ketika Nabi SAW berdoa, baginda mengangkat tangan. Itu Ibnu Hajar kata ada asas tak? Ada asas. Cuma orang ni, dia punya silap dia, pada hari Jumaat, waktu khatib berkhutbah, dia tak tahu yang bahawasanya ketika tu Nabi tak angkat tangan. Tetapi asas untuk angkat tangan dalam berdoa tu ada dalam sunnah, ada. Cuma tak kena untuk hari Jumaat. Nampak tak? Jadi kata Ibnu Hajar, dia kata kalau ni lah sahabat, benda-benda yang sebenarnya ada asal daripada sunnah Nabi SAW. Berdoa dengan mengangkat tangan ada dah asal dia, ada asal dia. Tetapi sikit tak tepat pun, yang tu pun sahabat tak mau guna. Yang tu pun sahabat tak mau beramal. Maka kata Ibnu Hajar, bagaimanakah pula dalam perkara yang tidak ada asal daripada hadis Nabi SAW? Lagilah 10 kali sahabat tak mau. Itu maksud dia. Okey. Apatah lagi dalam perkara yang bertentangan dengan as-sunnah. Jelas-jelas Nabi buat lain, kita buat lain. Terutamanya dalam bab ni akidah lah. Saya ingat akidah ni lagi orang kata apa? Penting lah kita kata kan. Sebab dia adalah perkara usul dalam agama. Wallahu alam. Itu yang pertama, kesan bid'ah. Dia ada bawa 2 kat sini. Yang kedua, 3.
Baik, empat. Nanti kita tengok. Baik, yang kedua dia kata, pertengkaran, perbalahan dan perselisihan yang batil. Di antara kesan perbuatan bid'ah ialah perbalahan, pertengkaran dan perselisihan yang tidak berpandukan kebenaran masalah agama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisihan setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Kalau kita tengok yang selalu saya kisahkan, kita bincangkan berkenaan sejarah-sejarah perpecahan dalam akidah umat Islam. Memang kita kata asalnya lahir satu, lepas tu dia beranak pinak, betul tak? Yang mula-mula keluar, di antara terawal yang keluar adalah Khawarij dan juga Syiah. Ini boleh buat kuis. Kalau orang kata apa dia mazhab akidah yang mula-mula berpecah keluar daripada Ahlus Sunnah, kita kata Khawarij dengan Syiah. Daripada Khawarij dan Syiah kemudiannya lahirnya golongan Jahmiyah. Daripada Jahmiyah keluar golongan Mu'tazilah. Nak melawan Mu'tazilah keluar golongan Asy'ariyah. Walaupun Asy'ariyah ni selalu saya sebut, dia tidaklah sampai terkeluar segala sunnah, tak, tergelincir lah, tak berapa tepat. Tapi nak kata sejauh Mu'tazilah, taklah sampai ke tahap tu. Okey, jadi di sini kita tengok perkara-perkara bid'ah dalam akidah ni dia beranak pinak. Selalu saya sebut pun di dalam Syiah. Bila kita sebut Syiah, bukan Syiah ada satu saja. Bila Syiah yang zaman terkenal zaman sekarang ni, Syiah mazhab Imam 12 lah. Tapi Syiah ni bukan satu saja. Selalu sebelum ni pun ada saya cadangkan, kalau tuan-tuan dan perempuan minat baca bab pecahan Syiah ni, ada satu tulisan An-Nawabakhti, dia penulis Syiah, tajuk buku dia Firaqus Syiah, tajuk dia. Maksud saya ada buku tu yang PDF, siapa nak boleh minta, saya boleh bagi, tak ada masalah. Dia menceritakan berkenaan pecahan Syiah, masya-Allah, saya kira beratus juga, saya kira berpuluh, kalau tak beratus pun berpuluh lah kita kata. Semua ada pandangan masing-masing. Imam 12 ada pandangan dia, Ismailiyah ada pandangan dia, Zaidiyah ada pandangan dia, Batriyah ada pandangan dia, Sulaimaniyah ada pandangan dia, Mukhtariyah ada pandangan dia. Allahu Akbar, kita tengok pun pening. Ini kita kata hasil daripada akidah yang bid'ah. Dia tak terhenti dekat satu saja. Kami ni Syiah satu, tak. Dia akan, orang ni gaduh ni, lahir yang baru pula. Sebab tu satu analisa pensyarah saya dulu, dia bagi satu analisa yang sangat cantik. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ni. Dia kata, macam mana kita nak tahu satu jamaah itu, dia kata satu jamaah ataupun satu kumpulan ataupun satu pegangan tu adalah pegangan yang sahih. Dia kata salah satunya adalah orang yang pegangan dia sahih, akidah dia sahih, dia sentiasa mendoakan saudara se-Islam dia, bukan mencerca dan mengkafirkan saudara se-Islam dia. Itu jelas dalam Quran. Allah sebut dalam suratul Hasyr, Allah kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jelas doa dia. Apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Nampak tak? Mendoakan. Dan janganlah jadikan di dalam hati kami perasaan hasad dengki kepada mereka yang sama beriman dengan kami. Jangan buat macam tu. Sesungguhnya orang beriman ni dia bersaudara. Maka tanda kebenaran tu kita nak tengok, individu ke jemaah ke apa tanda kebenaran, dia sentiasa mendoakan orang. Hatta di dalam adab kita berbeza pandangan. Biasalah ulama'-ulama' ada juga pandangannya yang tidak berapa tepat. Tapi bila sebut tu, apa salahnya kalau kita kata ghufirallahu anhu, mudah-mudahan dengan pandangan dia ni Allah memaafkan dia, sebab sumbangan dia melaut berbanding kesilapan dia yang sedikit. Macam tu. Ataupun kita kata rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati dia, sebab sumbangan dia Allah berapalah sangat bandingkan kita kata sumbangan yang banyak dan juga kesilapan yang sedikit. Kita doakan Allah merahmati atas sumbangan dia dan memaafkan kesalahan dia. Itu cara dia. Tetapi kita ahlul bid'ah sebagai contoh Syiah, dia berpecah-pecah. Perpecahan Syiah ni yang paling besar terjadi, yang paling nampak dalam sejarah adalah setelah kematian Ja'farus Shadiq. Saya cerita sebagai kita ambil iktibar. Saya ingat minggu lepas saya sebut, saya minta tuan-tuan dan perempuan menilai apa tujuan kita belajar. Saya ada sebut minggu lepas kan. Tujuan kita belajar kalau tak bawa manfaat pada akidah kita, pada amalan kepada akhirat kita, itu maknanya ilmu tak manfaat. Sebab tu sama juga dalam bab Syiah. Kadang-kadang saya tanya di sini, kamu ni belajar duk kaji-kaji bab Syiah, apa manfaat dia? Kena ada ambil manfaat lah. Kena ambil iktibar dia. Syiah paling kuat berpecah setelah kematian Ja'farus Shadiq. Ja'farus Shadiq ni mereka kata imam yang ke-6 ke ke-7, Ali, Hasan, Husain, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far ke-7, ke-6, imam ke-6 mereka.
Dia kata Ja'far as-Sadiq ni adalah imam maksum. Dia kata melebihi segala malaikat, melebihi segala nabi dan sebagainya. Jadi itu biasalah ta'assub dia tu. Maka di Masjid Sempring kami belajar berkenaan al-ghulu, iaitu berlebihan dalam melebihkan orang yang alim. Ja'far as-Sadiq ni bukan Syiah, tapi pengikut dia yang menasakkan cerita-cerita bohong kat dia. Macam Syekh Abdul Qadir Jalani lah. Dia bukannya Superman, boleh terbang pergi Mekah, Madinah dalam masa sehari. Mana ada orang boleh buat macam tu. Tapi sebab pengikut dia kagum dengan dia punya kesolehan, dia warak dia, mulalah nak tokok tambah cerita dia. Saya kira kita pun dengan hantuah gitu juga, kata kan. Hantuah ni kebal cocok 7 kali tak mati. Biasalah benda-benda macam tu. Jadi Syiah ni, mereka mengagungkan Ja'far as-Sadiq. Cuma saja mereka bincang saat lagi ni, bila Ja'far as-Sadiq ni dah mati, siapa yang akan naik jadi imam menggantikan dia? Siapa yang jadi imam masuk menggantikan dia? Maka ada yang kata, dia kata rasanya nampak gaya anak dia Ismail. Sebab anak ni nampak segok macam ayah dia, nampak kecil-kecil pun macam bagus budak dia. Sekali ditakdirkan Allah, Ismail ni meninggal dunia sebelum pak dia meninggal dunia. Sudah kerja. Tadi dia sure-sure, dia confirm dah kata Ismail naik jadi imam. Sekali Ismail ni umur 7 tahun mati dah, meninggal dunia. Kemudian bila meninggal Ja'far as-Sadiq, lagilah Syiah berpecah. Kata siapa jadi imam? Dekat situ Syiah mula berpecah. Sebelum tu Syiah kurang berpecah. Yang ada adalah Zaidiyah dan juga Imamiyah. Tetapi setelah kematian Ja'far as-Sadiq, masa tu berpecah banyak. Ada yang kata Ismail yang kita angkat dulu, sebenarnya Ismail tak mati lagi. Dia sorok dalam gua. Yang tu kita panggil Syiah Ismailiyah. Tu cerita dia. Ada yang kata, tak, sebenarnya Ja'far as-Sadiq tu tak mati lagi. Tu dia pula dah. Dia tu yang menyorok dalam gua. Yang ni nama lain pula. Ada yang kata tak, dia punya anak dia Abdullah Al-Aftah yang akan jadi imam. 90% Syiah masa tu setuju. Yang kata okey, sebab Abdullah Al-Aftah ni anak dia yang selalu duduk dalam majlis majlis ilmu dia. Mereka kata Abdullah Al-Aftah adalah dia punya successor dia punya pengganti dia. Maka mereka menggelarkan diri mereka Syiah Fatahiyah. Kemudian tak berapa lama, sekejap je lepas tu, Abdullah Al-Aftah pula meninggal dunia. La ilaha illallah. Sudah kerja macam mana ni? Maka 90% yang kata Abdullah Al-Aftah ganti, mereka pun kata rasanya orang lain kot, anak dia satu lagi, iaitu Musa bin Ja'far. Ataupun mereka panggil Musa Al-Kazim. Nampak tak? Dah berapa pecahan dah? Tadi satu kata Ja'far as-Sadiq hidup lagi. Yang dua kata Ismailiyah kata Ismail hidup lagi. Yang kata Abdullah Al-Aftah. Kemudian kata Musa Al-Kazim. Sebelum tu kita ada Syiah Zaidiyah. Baik, orang kata lebih kurang tahun 148 Hijrah dah ada 5 pecahan Syiah yang berlainan. Baru 148 Hijrah. Sebab Ja'far as-Sadiq meninggal dunia tahun 148 Hijrah. Senang nak ingat sebab dia meninggal dunia 2 tahun sebelum Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 Hijrah. Ja'far as-Sadiq meninggal dunia pada tahun 148 Hijrah, 2 tahun. Dan memang dia baik dengan Abu Hanifah pun. Tapi nak cerita, lebih kurang 148 tahun Nabi wafat, dah ada berapa banyak kita kata pecahan Syiah? Dah ada 5-6 pecahan Syiah yang berbeza. Bayangkan sehingga tahun 1400 sekarang, berapa banyak dia punya pecahan. Ini maksudnya bahawasanya bid'ah dalam akidah menghasilkan pertengkaran, perbalahan, perselisihan yang batil. Bukan perselisihan mu'tabar, tak. Perselisihan yang batil, perselisihan yang tidak ada manfaat, dan dua-dua salah. Seorang kata Ismail adalah maksum, seorang kata Musa Al-Kazim yang maksum. Sebenarnya mana yang maksum? Tak ada yang maksum. Ini perselisihan yang batil. Okey? Jadi buang masa, buang tenaga, dan yang paling teruk sekali, akidah kita batil lah. Yang tu yang kita tak nak. Okey, itu yang kita kena berhati-hati dengan bid'ah dalam akidah. Baik. Kemudian sambungannya alhamdulillah. Panas sekarang, Taufan tabuk dah. Tabuk dah. Pabuk dah habis. Tabuk kat Madinah. Baik. Telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam tafsir surah Az-Zukhruf, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, saya bacakan maksud saja, tiadalah sesat sesuatu kaum setelah mereka berada di dalam petunjuk hidayah yang benar, melainkan apabila mereka berbalah dengan kebatilan. Sebab tu kita kata kena baik-baik. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala memang tak suka berbalah, memang tak suka berdebat. Sebab apa? Sebab takut macam ni lah. Balah lalas termasuk dalam pengertian hadis ni. Nabi SAW dah kata berada dalam hidayah yang benar, melainkan apabila mereka berbalah. Jadi penyelesaiannya apa kata Imam Malik? Jangan balah, senang cerita. Kalau kita ada pandangan betul ikut Quran Sunnah, insya-Allah ikut saja. Okey.
Kemudian Rasulullah SAW telah membaca ayat 58 dari surah Az-Zukhruf, tidaklah mereka mengemukakan perumpamaan itu kepada kamu ya Muhammad, melainkan dengan maksud sebagai bantahan ataupun perbalahan sahaja. Bahkan mereka adalah golongan yang gemar bertengkar. Jadi maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini yang mereka mengemukakan perumpamaan, mereka sebut bagi pelbagai hujah dan sebagainya, bukan sebab nak tegakkan benda yang betul pun, tapi sebab apa? Semata-mata sebab nak kata kamu salah, itu sahaja. Tak ada satu tujuan yang bermanfaat, tujuan yang baik, tak ada. Cuma semata-mata nak kata Nabi SAW buat silap. Itu sahaja. Maka sebab tu kata Nabi SAW, jangan bertengkar, takut termasuk dalam golongan ni. Hadis martabat hasan, sila lihat kitab Sahih Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri yang ditelitikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis yang lain pula riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Inna abghadar rijali ila Allahil aladul khisam." Iaitu sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah ialah orang yang paling suka bertengkar ataupun suka berbalah. Sebab tu dalam bab ni kita kata perselisihan pendapat ni dia tidak boleh dielakkan. Tak boleh kata ustaz, tak boleh ke umat Islam ini bersatu. Saya kata 4 mazhab pun dah berlainan pandangan dah. Macam mana nak kata? Dia bersatu di atas perkara usul, iaitu akidah. Yang tu boleh. Malahan kalau tanya saya, yang tu wajib kena. Sebab akidah ni satu yang dibawakan oleh Nabi SAW. Maka bab akidah dia kena bersatu. Kita kata dari segi bab fiqh, yang tu ada ruang perbincangan. Ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Saya tak kata semua boleh, saya tak kata semua tak boleh. Tetapi macam-macam mana sekalipun, kalau ada perselisihan pandangan pun, kalau kita rasa pandangan kita tu betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kena pula ulul amri tidak ada sebut undang-undang dalam bab ni. Maknanya tak ada dalam fatwa, Datuk Mufti pun tak sebut. Umpamanya kita belajar benda tu ada landasan daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kita pegang tu saja, habis, khalas. Perlu tak kita cari orang saja-saja nak? Ada orang yang dia punya sikap dia, memang dia sengaja nak cari perbalahan untuk dia nak test ilmu dia sendiri. Tak usah buat lah tara ni, tolong. Jadi masalah balik. Saya ada cerita kan, ada seorang sahabat saya tu, dia hobi dia suka masuk website anti hadis dan juga website Syiah. Bila dia baca, dia mula nak percaya, dia mula cuak, dia mari tanya saya. Saya pula nak kena jawab. Saya kata tak usah buat lah perangai lagu tu. Kata Nabi SAW dah kata, dah sebut dah, orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang suka berbalah. Tak ada kerja. Kita dah dapat akidah yang sahih daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Tumpukan pada amalan sajalah, jangan carilah perbalahan. Kalau kita ada pandangan pun, nyatakan pandangan, tidak ada masalah. Saya rasa ni yang paling sahih, tidak ada masalah. Okey, tapi tidak perlu berbalah dan tidak perlu mencari perbalahan. Tak perlu, tidak ada gunanya. Bahkan selalu macam saya sebut, perdebatan ni sebenarnya dalam Al-Quran lebih kepada orang-orang yang bukan Islam sebenarnya. Sebab kita nak goyangkan dia punya keyakinan tu, dia punya ta'assub kepada Tuhan, pada agama dia, kita nak goyang, kita nak cabar tu. Sebab tu Al-Quran cabar orang-orang macam ni. Okey, jadi disebutkan berkaitan perdebatan ni lebih pada orang bukan Islam. Sebagaimana selalu saya sebut yang Allahyarham Syekh Ahmad Didat dan Dr. Zakir buat, dia menggoyangkan kepercayaan orang bukan Islam. Yang tu bagus, itu ada dalam Quran. Baik, yang ketiga, berpecah belah, maknanya kita dah tengok dua kesan kan, iaitu mematikan sunnah, dan yang kedua menyebabkan perbalahan, pertengkaran dan menghasilkan kumpulan-kumpulan yang pelbagai. Yang ketiga dikata berpecah belah, terkeluar daripada jamaah Islam, menuruti golongan-golongan yang fasad. Segala pertengkaran, perbalahan dan perselisihan yang batil telah memecah belahkan umat Islam menjadi berpuak-puak, hasil dari perbuatan bid'ah menurut hawa nafsu masing-masing. Tiap-tiap dari mereka ini berusaha keras mempertahankan amalan golongan masing-masing yang pada hakikatnya sebenarnya adalah terkeluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang betul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 31 hingga 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu termasuk dari mana-mana golongan musyrikin yang telah memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berpuak-puak. Setiap puak golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka daripada fahaman ataupun amalan mereka yang terpesong itu, iaitu Allah suruh tengok kita ambil ibrah daripada agama-agama lain.
Agama-agama lain ada tak yang bersatu? Mana ada, kita kata. Semua agama ada mazhab yang Masya Allah Tuhan sajalah tahu betapa banyaknya. Agama Kristian ada 2,000 mazhab. Agama Hindu, wallahu alam berapa juta mazhab yang dia ada. Ini ibrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Ada yang kata ni Tuhan, ada yang kata ni bukan Tuhan. Dalam agama Kristian begitu juga. Ada yang kata bahawasanya Maryam ni orang yang istimewa, dia tak mati kat bumi tapi dia naik ke langit. Ada juga cerita macam tu. Ada yang kata tak, Maryam mak Nabi Isa meninggal dunia macam manusia biasa. Ada yang kata kita boleh istighathah dengan Maryam, kita boleh minta tolong dengan Maryam. Ada yang kata tak, boleh minta tolong dengan Nabi Isa saja. Duk pening macam tu. Maka kita kata pecahan mereka ni kita ambil ibrah. Benda-benda dalam akidah telah pun jelas dibawakan oleh Nabi SAW. Sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kita ikut yang tu sajalah. Selebihnya daripada tu, terutamanya dalam bab akidah ni, saya kira tak perlu kita bincang lebih lah, sebab kita sama-sama tak tahu. Bukannya kita seorang tahu, seorang tak tahu, tak. Sama-sama tak tahu. Jadi mana yang disampaikan tu kita beriman macam tu sajalah. Wallahu alam. Firmannya pula dalam ayat 159 surah Al-An'am yang bermaksud, sesungguhnya orang yang berpecah belah dari agama mereka dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah sedikit pun kaitan ataupun tanggungjawab kamu terhadap perbuatan mereka. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir telah mengatakan, pada zahirnya ayat ini adalah umum terhadap sesiapa sahaja yang terkeluar dari agama Allah Azza wa Jal disebabkan bertentangan dengan ajarannya. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan Rasulnya dengan petunjuk agama yang hak agar disampaikannya keseluruhan agama tersebut, bahawa syariatnya adalah satu tanpa khilaf berkenaannya dan tanpa perpecahan. Nabi SAW yang diutuskan pada kita berapa? Seorang. Al-Quran yang dibawakan berapa? Satu. Hadis yang dibawakan berapa? Satu. Maka kita kata sepatutnya dalam bab-bab, terutamanya dalam akidah, tidak ada khilaf di dalamnya. Bahkan kalau kita tengok contoh daripada sahabat radhiyallahu anhum, ada tak sahabat berselisih pandangan berkenaan perkara-perkara ghaib, perkara-perkara akidah? Tak ada. Mana ada? Umpamanya Nabi SAW kata Jibril AS mempunyai 800 sayap. Kita tengok Ibnu Abbas kata sebenarnya 800 ni bukan sayap, tapi 800 ni sebenarnya kain selendang dia. Umpamanya macam tu. Mai pula Ibnu Mas'ud kata tak, 800 ni sebenarnya sayap, tapi sayap tu sayap dia macam sayap burung. Mai pula Ibnu Umar kata tak, 800 ni bukan bilangan 800, tapi nak kata dia punya banyaknya. Ada tak kita jumpa riwayat macam tu? Sahabat berselisih dan berdebat berkenaan perkara ghaib yang sama-sama mereka pun tak tahu benda tu macam mana. Pernah tak sahabat ni semua tengok sayap Jibril AS? Tak. Disebabkan tu sahabat radhiyallahu anhum, bila Nabi SAW kata sayap Jibril ada 800, bila dibuka satu tutup timur dan barat. Maka bila Nabi sebut macam tu, sahabat pun kata sami'na wa ata'na. Berapa sayap Jibril? 800. Habis kita. Macam mana sayap dia? Wallahu alam. Nabi SAW beritahu takat tu je lah. Kita nak fikir pun, alah, bukan kita tak dapat tengok pun tuan-tuan. Tunggu meninggal dunia, nanti insyaAllah dapat tengok. Bukanlah marah sangat pun. Ayat Tuhan bagi berapa? 60, 70 tahun. Nak gaduh apanya? Dunia ni tempat ibadah. Okay? Jadi tu dia kata Ibnu Katsir, agama ini satu, syariat itu satu. Nabi sampaikan, kita ambil saja. Maka barang siapa yang berselisihan berkenaannya adalah golongan sesat yang berpuak-puak, iaitu seperti golongan yang berbeza agama dan mazhab, ataupun golongan hawa nafsu dan sesat di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mensucikan Rasulnya SAW dari perbuatan-perbuatan mereka yang batil ini. Apa maksud dia Allah mensucikan Rasulnya? Maknanya yang Nabi SAW bawa itu satu. Nabi tak suruh berpecah. Okey, Nabi tak suruh bergaduh-gaduh, terutamanya dalam ni kita bincang bab akidah. Nabi tak suruh buat benda tu. Maka kalau terjadi benda tu, maksudnya Allah telah mensucikan Rasulnya. Apa maksud dia? Bahawasanya Nabi SAW tidak bertanggungjawab kat atas perkara tu. Maknanya kita tak boleh kata kami ni memang berpecah dalam akidah. Kami ada Mu'tazilah, kami ada Syiah, kami ada Khawarij, kami ada Maturidiyah dan sebagainya. Sebab apa berpecah ni? Sebab Nabi lah kami berpecah. Ada Allah awal dah kata Allah telah mensucikan Rasulnya. Maksudnya apa? Allah dah hantar Rasulnya beritahu satu benda, tapi manusia kemudian yang berpecah, itu salah manusia itu sendiri. Itu maksud dia. Okey, jadi sebab tu kita kena faham perkara ni. Kita insya-Allah tegar atas sunnah Nabi SAW. Sebaliknya kata pengarang, kita dapati para sahabat Rasulullah SAW telah berselisih pendapat berkenaan masalah hukum hakam selepas wafatnya, tetapi mereka tidak berpecah belah serta berpuak-puak.
Mereka tidak meninggalkan dasar agama serta jamaatul muslimin. Maknanya apa? Mereka tidak meninggalkan usul-usul iaitu akidah agama, tidak meninggalkan. Ataupun keluar daripada jamaah sahabat. Kata saya tak setuju pandangan dengan kamu semua, saya keluar daripada jamaah sahabat. Pernah tak sahabat buat lagu tu? Tak ada tau. Berselisih pendapat ada. Berselisih pandangan, ya, memang ada di kalangan sahabat. Terutamanya dalam bab-bab fiqah. Tetapi kita kata sehingga mereka tu keluar mengasingkan diri, yang tu tak ada lah, kata. Disebabkan mereka kekal dalam jamaatul muslimin, jemaah orang Islam. Mereka hanya berbeza pendapat dalam mengeluarkan ataupun istinbat ataupun ijtihad hukum daripada Al-Quran dan hadis dalam perkara yang tidak terdapat nas yang jelas dan nyata berkenaannya, iaitu benda-benda yang kita kata masa zaman Nabi tak jadi masalah tu. Kemudian timbul pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka berbeza pandangan berkenaan dengannya. Macam mana nak buat? Okey, itu saja. Jadi selalunya bab-bab bila kita kata istilah istinbat ataupun ijtihad ni, maksud dia apa? Maknanya bab fiqh lah. Sebab bab hadis mana boleh, bab akidah mana boleh ijtihad? Tak boleh. Bila kita kata ijtihad, maksudnya bab fiqh saja. Mereka saling menasihati serta menganjurkan persaudaraan Islam sesama mereka. Apabila timbulnya fitnah ikutan hawa nafsu dan perbuatan bid'ah yang telah diberi amaran keras oleh Rasulullah SAW, maka terjadilah permusuhan, kehancuran dari golongan bid'ah dan akhirnya perpecahan secara berpuak-puak yang dibantu oleh tipu daya syaitan. Perkara ni tak pernah terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita tengok Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia punya pegangan dia ataupun dia punya mazhab dalam fiqah dia punya ijtihad dalam fiqah dia agak berbeza daripada pandangan Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar lebih ikut zahir hadis tu. Ibnu Abbas ni lebih kepada rukhsah. Sebab tu ada sebahagian sebut rakhais Ibnu Abbas. Maknanya Ibnu Abbas ni banyak rukhsah dalam dia punya fiqah dia. Tetapi kita tengok ketika Al-Husain radhiyallahu an, ketika Al-Husain nak pergi ke Kufah untuk dilantik menjadi khalifah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dua-dua memujuk Al-Husain. Dua-dua pujuk, tak ada kata aku tak mau ikut ni bukan setuju dengan aku. Tak ada macam tu. Dua-dua tu walaupun keadaan sedemikian, kisah tu menghayat hatilah sehingga kan Al-Husain naik kuda dia keluar daripada bandar Mekah tu. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk kiri kanan kapik kuda Husain tu. Pujuk pegang, jangan pergi, kata kami sayang kat kamu ni. Kalau kamu pergi ni kamu matilah. Ibnu Umar kata janganlah pergi. Ibnu Abbas kata tu lah, dengar dia cakap jangan pergilah. Siapa kata tu? Ini rapatnya sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Sehingga Ibnu Abbas peluk Husain kemas. Dia kata kalau kamu pergi ni aku khawatir memang kamu tak balik dah. Ya sungguh. Pergi memang meninggal dunia dekat Karbala, kita kan. Peristiwa 10 Muharram ataupun hari Ashura tu. Kita kata ini sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Mereka ada tidak setuju pandangan, tetapi sebab tu kita kata contohlah mereka tidak berbalah dan mereka tak keluar daripada jemaah muslimin. Wallahu alam. Baik, yang keempat, insya-Allah ni akhir untuk malam ni. Saya ingat setakat ni sempat, insya-Allah minggu depan kita akan masuk hukum bid'ah insya-Allah. Yang keempat, penyesatan manusia tanpa pengunduran semula ke jalan yang benar dari amalan bid'ahnya. Maksudnya apa? Bila amalan bid'ah ni semakin tersebar, semakin mendapat populariti, semakin mendapat tempat di hati masyarakat, maka kita nak bawa balik manusia keluar daripada bid'ah kembali pada sunnah, dia jadi makin susah. Saya ingat salah satu daripada fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan dah sebut dah berkenaan ajaran yaqazah. Betul tak? So yaqazah ni maksudnya dakwaan berjumpa Nabi SAW secara sedar. Majlis Fatwa Kebangsaan dah sebut dah benda ni sesat. Tapi kebelakangan ni keluar pula isu yaqazah ni. Sedangkan Majlis Fatwa Kebangsaan dah sebut dah tak boleh, benda tu sesat kata. Tetapi keluar balik benda ni disebabkan ada golongan-golongan yang mendakwa kami ni cucu Nabi, biasa kami jumpa mimpi Nabi, maka mereka pun suka pada golongan ni. Bila dah suka tu nak undur semula tu, bukan ke macam kotoran yang susah sikit nak kena sentan, payah sikit, banding dulu sekali sapu hilang, kita kata kan. Disebabkan apa? Masyarakat dah terbiasa dalam tu. Dah suka, dah naik suka. Saya doa lah dia. Saya ingat sebelum ni saya pernah sebut bahawasanya perkara-perkara yang jadi kat Indonesia selalunya dia akan main kat sini. Indonesia dia 10 tahun maju daripada kita. Maknanya benda jadi kat Indonesia barangkali 8-10 tahun dia akan masuk kat sini. Dulu di Indonesia pertengkaran di antara Salafi dan Khalaf, iaitu orang-orang yang berlainan aliran pandangan sikit. Dulu kat sini saya ingat saya tak bertengkar. Tapi dekat Indonesia bertengkar lu. Oi, bertengkar dia dahsyat. Sampai ke tahap kafir mengkafir.
dia punya angin tu dah mula nak datang tak? Ada dah. Dia punya sepoi-sepoi bahasa taufan pabut tu ada mula rasa sikit kan. Apa-apa jadi kat Indonesia dia akan datang kat sini. Virus liberal kita kata. Sehingga ketua liberal Indonesia tu dia kata kita mati nanti kita masuk syurga, kita akan jumpa balik Gandhi, kita akan jumpa Jesus Christ, kita akan jumpa Buddha dan sebagainya. Ini memang melampau sungguh lah. Dia punya angin tu nak main kat sini. Nampak gaya nak main kat sini. Sebab tu saya khawatir ada orang forward ibadah mereka dalam masjid yang muslimat dalam safnya dengan dengan bertelekungnya, yang muslimin dengan baju macam tuan-tuan dan puan dah pakai. Lepas tu lepas dah habis solat tu duk menari nak tunjuk gembiranya Nabi lahir, Rasulullah lahir dan sebagainya. Masya-Allah. Nauzubillah, saya takutlah benda ni dah benda yang angin-angin sebelum tu memang kena. Takut benda ni pula mai ke sini. Sebab apa? Kalau termasuk nauzubillah, kalau masuk dah orang suka. Dan manusia ni pun bila dia buat, saya faham juga mereka buat tu selalunya dia punya tekong depan tu je yang tahu benda tu tak berapa betul. Selalunya makmum ni dia ikut sebab orang dah kata kalau menari macam ni masuk syurga. Dia pun sukalah, saya pun faham lah. Okey, jadi risau benda ni kalau masuk nak patah balik, nak kata ni bukan amalan daripada Nabi SAW dah agak susah. Sebagaimana hujah dia tu cucu Nabi, takkan dia buat salah. Kita kata yang maksum Nabi bukan cucu dia, kata. Ini benda-benda yang bila dah biasa nak patah balik tu, kita khawatir susahlah dia ambil masa. Kata pengarang, golongan pembuat bid'ah tidak hanya menyesatkan diri masing-masing, malah mengumpulkan manusia dengan mempengaruhkan mereka supaya menerima fahaman serta melaksanakan bid'ah pegangan mereka dengan hujah yang batil, pentakwilannya sesat dan perkosaan hawa nafsu. Maka mereka menanggung beban kesesatan diri mereka dan orang yang mereka sesatkan sehinggalah ke hari kiamat. Maknanya kalau dia tu buat bid'ah, dia nak buat seorang-seorang, kita masuk ke masjid, dia joget seorang-seorang. Kita kata, nak joget kat rumah seorang-seorang, lantak pihang lah. Masalahnya bukan macam tu. Masalahnya bila dia berjoget, dia ajak orang lain pun joget tengok juga dengan dia. Masalah lah. Itu maksud dia. Iaitu dia buat bid'ah dan dia ajak orang lain ikut turut serta dia. Kita dah masuk waktu isyak belum? Sebenarnya lagi? Okey. Dia bunyi InsyaAllah. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 25 yang bermaksud supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui bahawa mereka yang disesatkan. Sama macam saya sebut tadi. Iaitu bila orang ikut tu, barangkali orang ikut tu ikhlas. Kita tanya ni cik, ni kenapa menari macam ni? Sebab menari macam ni dapat syafaat Nabi, tunjuk gembira Nabi lahir. Siapa beritahu? Ustaz beritahu lah, kata. Dia ikhlas, nampak tak? Yang betul-betul sebab tu siapa dia? Yang orang hak depan tu, hak yang saya herannya kadang-kadang orang yang suruh tu dia sendiri tak berjoget pun, dia apa tahu wudu. Dia duduk depan atas kursi dah, gitu je. Tapi orang-orang lain tu yang yang berjoget tu masalah tu. Jadi di sini dia kata orang yang suruh tu dosa dia tanggung, dan juga dia ajak orang ramai tu, di atas tu pun ada dosa dia. Nauzubillahi min zalik. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bagi ruang ta'zan, so kita buka untuk soalan insya-Allah. Baik, wallahu ta'ala alam. Saya kira sampai sini saja perkongsian kita. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung. Dan kita memang nak habis sangat dah. Buku lepas ni kita tak bincang-bincang lagi. Nak tuan-tuan nak akidah juga ke apa, kalau beritahu dari segi bidang ilmu tu, saya akan cari buku yang sesuai lah. Macam tu lah. Jadi macam mana? Nak akidah lagi ke nak tukar ke lain? Macam mana Tuan Qudusi? Kalau nak akidah lagi pun boleh. Akidah ni luas, tak ada lah kita. Saya dah habis dah belajar akidah Ustaz. Akidah ni banyak tu kan. Nak sambung akidah lagi. InsyaAllah kalau gitu saya fikir buku yang dia punya approach dia lain sikit lah. Orang kata apa? Cara penulisan dia tu lain sikit insyaAllah. Tapi masih senang untuk dijumpai lah. Wallahualam. Baik, ada apa-apa soalan sebelum kita bangkit? Ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi bagaimana bentukkan ini? Bentukkan yang orang online dia betul-betul dia tekan kita betul dia tulis. Kita siapa tulis. Lagi-lagi tulis. Dan bukan timbul dia apa ni, macam saya sebut, kita pelajaran kita ni lebih menghala kepada dalam bidang akidah lah. Jadi yang disebut oleh Nabi SAW tu adalah dalam akidah, tak boleh.
Adapun perbezaan pandangan dalam bab-bab fiqh, yang ni macam saya cakap, mazhab 4 pun dah beza pandangan dah. Dan mazhab dalam Islam bukan saja apa? Bukan saja 4, sebenarnya banyak. Wallahu taala alam. Hmm. Dia masalah label ni saya ingat minggu lepas kelas di Masjid Terapung. Minggu ni tak ada kelas. Minggu lepas ya. Oh kesian, pergi minta maaf. Kena masuk grup kuliah. Senang sikit. Apa ni apa? Berkenaan dengan label ni, masalah yang selalu saya sebut, masalah dalam bab label ni bukan masalah ni saja, dalam apa-apa. Selalu masyarakat kita dia lebih mementingkan label berbanding benda di belakang label tu. Label ni sebenarnya digunakan untuk pengenalan saja. Benda yang paling penting adalah benda yang di belakang label tu. Jadi penilaian kita bukan apa yang dilabelkan tu. Sepatutnya penilaian kita adalah apa yang di belakang label tu. Jadi ni saya kira Allah, kalau semua keadaan dah ideal, kita tak payah berdakwah lah. Tak payah habis cerita lah, tak payah berdakwah lah. Ini memang sebahagian daripada dakwah. Yang penting adalah apa yang pegangan belakang tu kena sahih. Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pun pernah dilabel sebagai Syiah. Imam Syafi'i Syiah, boleh bayang? Dia pun pernah dilabel sebagai Syiah. Al-Imam Ahmad pun pernah dilabel sebagai Mujassimah dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Yang ni memang sebahagian daripada jalan dakwah lah kita kata. Kita sabar, dan yang paling penting akhlak kita kena jagalah. Tunjuk akhlak yang baik. Allah ta'ala alam. Ini memang dah sebahagian daripada jalan dakwah. Macam mana pun memang adalah label. Al-Imam Al-Bukhari pun dilabel sebagai Qadariyah, sehingga dia dibuang negeri. Imam Bukhari, siapa pula orang kita tak sampai tahap Imam Al-Bukhari mati dalam buangan. Tahu tak cerita dia ni? Mati dalam buangan. Dan dia nak meninggal tu pun sebelum dia dah kena buang negeri tu pun, akhirnya dia berdoa ke Allah. Dia kata, ya Allah, kalau tak ada tempat bagi aku ni di muka bumi engkau ni ya Allah, maka bawa balik aku ke sisimu. Jadi sungguh memang Allah perkenan doa dia, Allah tarik nyawa dia meninggal dunia dalam buangan di Bukhara. Wallahu ta'ala alam. Ini Imamul Bukhari. Sebelum tu Al-Imam Ahmad, sebelum tu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ni sebahagian daripada dakwah lah. Tapi yang penting apa yang kita pegang tu pastikan sahih daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu satu. Dan yang kedua, pengalaman saya sendiri, wallahu alam. Pengalaman saya sendiri, keikhlasan masyarakat kita untuk nak beramal perlu kita gunakan, perlu kita berikan perhatian. Sebab kebanyakan masanya 9 daripada 10 orang sebut macam tu sebab maklumat tak sampai dekat dia. Itu saja cerita dia. Saya pernah pergi Kenduri sekali. Saya pergi Kenduri, jumpa dengan keluarga-keluarga kembangan saya. Saya ingat dalam 5-6 orang jugalah duduk satu meja tu, dah sembang-sembang, minum teh tarik semua. Dia tanya, kenapa Kak Perlis buat solat tarawih 8 rakaat saja? Kenapa buat 8? Kenapa tak buat? Afdal kan buat 23. 23. Afdal kan buat 23 lagi banyak. Saya pun terangkan. Kalau kita kata, ni sebab Wahabi, kalau kita nak marah sebab tu, tak sampailah maklumatnya. Kata, terima kasihlah sebab tanya berkenaan keadaan Perlis. Walaupun saya bukan orang Perlis, tapi saya duduk kat Perlis. Tapi nak cerita dia macam ni. Saya terangkan bahawasanya nak solat tarawih tu dua-dua tak ada masalah. Cuma saja berdasarkan pada hadis Abu Daud, barang siapa yang berdiri di belakang imam pada bulan Ramadan, maknanya dia buat qiyam Ramadan, dan dia berdiri dengan imam hatta yang sarif, sehingga imam tu selesai solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan baginya pada malam tersebut dia dah beribadah sepanjang malam. Dia punya fadilat dia. Okey? Maka kalau kita nak buat 23 boleh, tidak ada masalah. Tetapi dalam pemerhatian kami, kalau buat 23, dekat Perlis pun mengizinkan masjid nak buat 23. Tapi selalunya kalau buat 23 lepas habis 8, tinggal tok imam bila dengan makmum 2 orang lah. Yang lain habis balik lah. Daripada 4 sah jadi 1 sah pun tak sampai. Imam duduk depan, makmum 3 orang dengan Bilal. Jadi orang yang balik tu, dia dapat tak pahala yang dituliskan 1 malam beribadah? Tak dapat lah, sebab imam ada lagi dan dia balik. Sebab tu apa kata kita buat sederhana, kita buat sebelah yang semua orang boleh buat, dan satu masjid dapat pahala, dapat dituliskan amalan sepanjang malam. Mereka dengar, oh gitu. Oh kalau gitu kami pun duduk kat Selangor nak cari masjid buat 8 lah.
Sebab apa? Sebab dia pun nak, sebab kami pun larat buat 8 je, tak larat lah. Dia kata dengan kerja dan sebagainya nak buat 23, kami pun buat 8, tapi nak kejar pahala tu. Balik ni kena cari, seorang lagi saudara saya, balik ni pergi Penang, kena cari masjid buat 8 juga kata. Sebab nak kejar pahala yang satu malam tu. Jelaskan. Kalau kita terus teranglah, kita memang suka kepada pegangan, kita tidak terikat pada satu mazhab, menunjukkan bahawasanya pandangan arah perlih ni menuju kepada pandangan akademik, betul tak? Menuju kepada pandangan ilmiah. Pandangan yang ilmiah, biarlah daripada kelakuan yang ilmiah. Itu pesan saya. Biar tunjukkan orang ni memang orang belajar lah. Tak boleh lah nak main-main, nak kata dia ni tak belajar, sesat, tak boleh. Dia ni makna memang dia belajar sungguh. Tunjukkan macam tu. Dan kebanyakan masanya maklumat tu tak sampai saja. Sampai tak ada masalah. Paling kurang kalau orang tak terima pun, paling kurang dia hormat. Paling kurang tak ada lah dia kata kawan ni sesat. Dan kita lain dalam pandangan, tapi hormatlah, dia tahu apa yang dia cakap. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat kebanyakan masa itulah dia punya cerita dia. Wallahu alam. Okay. Jadi ada soalan lain? Baik, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya serah kembali pada tuan pengerusi kita, insya-Allah.